Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah masih lagi kita bersiaran pada pagi ini jam 10.06 pagi. Okey, masih lagi meneruskan topik yang kedua, quadratic functions, yang mana hari ini kita pada bahagian yang ketiga, quadratic functions. Okey, sama nama dengan topik kita. Okay, 2.3.1 Analyze and make generalization about the effects of changes of A, B and C in f of x equal ax square plus bx plus c towards the shape and position of the graph. Okay, kalau ikutkannya awak pun dah belajar yang bahagian ini di Mathematics Form 4. Okay, bentuk graf dan juga kedudukan graf berdasarkan A, B dan C. Okay. The general form of a quadratic function is a function in the form of f of x equal ax square plus bx plus c. So bila sebut general form, mesti dalam bentuk ax square plus bx plus c. Yang mana a, b and c itu adalah constants. Dan a tak boleh bernilai 0. Sebab apa a tak boleh bernilai 0? Kalau a ni bernilai 0, bukan kuadratik lah jadinya. Okey, a ni kan bersama-sama dengan x kuasa 2. So kalau a tu equal to 0, dia tidak lagi dikenali sebagai kuadratik. Dia dah jadi linear. Okay, the shape of the the shape of the quadratic of a quadratic function is a parabola which is symmetrical about the axis that passes through the minimum point or maximum point. Okey, itulah bentuknya seperti mana yang awak pernah belajar tahun lepas. Okey, axis of symmetry ni adalah garisan yang membahagikan graf itu kepada dua bahagian. Okey, kepada dua bahagian sama besar. Okey, seperti mana kita kenali dia sebagai mirror. Okey, so axis of symmetry ni adalah yang tengah-tengah tu. Jadi yang bawah tu, okey, yang ini kita panggil titik paling bawah ni kita panggil minimum point. Titik paling atas bagi graf tersebut kita panggil maximum point. Okey, bentuk graf ini adalah bergantung kepada nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okey. What are the effects on the shape and position of the quadratic function graph if the values of A, B and C change? Okey. Jadi kita nak tengok, walaupun awak dah tahu tak apa sebagai ulang kaji hari ini. Okay, kita pergi kepada A dahulu. Apabila A berubah, apa yang akan berlaku? When A greater than 0, the shape of the graph is which passes through the minimum point, and when A less than 0, the shape of the graph is which passes through the maximum point. Dengan lain perkataan, kalau A greater than 0 tu dia senyum. Kalau A less than 0 tu graf tu sedih. Seperti mana yang itu. Okey. A dia adalah positif. Yang A ni pula adalah negatif. Okey. Okey. Apa berlaku pula apabila B pula changes? Masih lagi A. Change in value of A affects the shape and width of the graph. However, the y-intercept remains unchanged. Okay. So, bentuk graf apabila A berubah, okay, A tu seperti mana yang awal tadi tu, dia senyum ataupun sedih. Okay, tapi nilai A tu pun ada pelbagai kan. So, apabila A tu greater than 0, for example, A equal to 2, when the value of A is larger than 2, the width of the graph decreases. Dia makin kurus. Okay, A makin besar, graf tu makin slim. Okay, conversely, when the value of A is smaller than 2 and approaches 0. So, daripada 2 ke 0, dia mengembang. The width of the graph increases. Okey, seperti mana yang awak tengok situ, ada graf merah, ada graf purple, ada graf hijau. A tu adalah equal to 2, A yang merah equal to 2, yang purple A dia equal to 4, yang hijau A dia equal to 6.
Okey, jadi boleh tengok perubahan di situ. Apabila nilai A tu bertambah, graf tu makin slim. Graf tu makin slim. Okey. Kalau awak perhati kat sana yang statement yang pertama ni, statement yang pertama ni, change in value of A affects the shape and width of the graph. However, the y-intercept remains unchanged. Ni awak boleh cubalah nanti. Okey, awak boleh cuba. Bermaksud contohnya kalau buka Desmos. Buka desmos.com. Okey, paling mudah lah, banyak aplikasi dekat internet tu, salah satunya desmos.com. So contoh awak masukkan nilai contoh x kuasa 2 tolak 3x tambah 5. Okey, awak tukar yang nilai A sahaja. So y equal 2x square tolak 3x tambah A sahaja berubah, yang lain tetap. B sama, C sama. Jadi graf tu remain untuk y-intercept dia sama sahaja, tak berubah-ubah. Okey, tak berubah-ubah. Jadi untuk contoh saya ni kemungkinan besar ni y-intercept dia berubah-ubah. Saya pula lupa pula nak letakkan function bagi setiap satu graf tersebut. Okey, tak apa. Nanti awak cubalah. Okey, nanti awak cuba. Ini pula apabila nilai A tu berada di antara 2 ke 0. Menghampiri 0, tak boleh 0 lah. Okey, menghampiri 0. Sebab apa? Kalau A tu 0, X kuasa 2 tu hilang lah. Dia akan jadi linear. Okey, dia akan jadi linear. So A tu masih lagi graf yang berwarna merah, equal to 2. Itu kita punya rujukan, reference point kita lah. Okay, purple tu A equals to 1, hijau tu A 0.5. A tak boleh equal to 0 lah. Seperti mana saya sebutkan tadi, kalau tak jadi dia bukan lagi kuadratik, dia jadi linear. Okey, yang seterusnya, okey, masih lagi A, macam tadi tu A tu greater than 0, graf-graf senyum. Sekarang ni contoh untuk graf-graf sedih. Okey, A less than 0. Contohnya A equals negative 1. When the value of A is smaller than negative 1, the width of the graph decreases. Dia makin kurus juga. Okay, conversely, when the value of A increases from negative 1 and approaches 0, the width of the graph increases. Okay, ini kita hanya tengok bentuk-bentuk graf saja. Kita akan buat juga sketching quadratic function. Akan buat juga, cuma ini untuk pengetahuan am saja, so awak boleh relate nanti bila awak buat sketching nanti. Okay, A equal negative 2 untuk yang berwarna merah, warna purple, A equal negative 4, A equal negative 6 yang berwarna hijau. Dia makin kecil nilai A, makin kurus. Okay, kalau macam tadi, kalau graf senyum tadi tu makin besar nilai A, dia pun makin mengecil juga, makin kurus. Okay, begitu juga yang ini, apabila nilai A dia tu berada di antara berada di antara 0 negative 2. Okey, nilai A yang ni kita guna less than, tak boleh letak equal, nanti jadi linear. Okey. Jadi graf yang berwarna merah, kita punya reference point adalah A equal negative 2. Kemudian yang warna purple tu A dia adalah negative 1, dia makin membesar lah. Okey. A equal negative 0.5 pun lagi besar. Okey, kita beralih kepada B pula. Okey, beralih kepada B pula. Kalau ikutkan silibus lama, A, B dan C ni kita tak tekankan mana sangat. Okey, terutama yang B ni. Pergerakan kiri, kanan, berada tengah, apa semua tu. Okey. Tapi ada cara bagaimana kita nak melukis graf tu tanpa terlalu bergantung kepada yang B ni nanti. Okey. Mungkin minggu depan rasanya, ini tak buat ini.
Okay, so only the value of B changes. Change in value of B only affects the position of vertex with respect to the y-axis. However, the shape of the graph and the y-intercept are unchanged. When B equals to 0, the vertex is on the y-axis. Itu apa? Kalau macam yang pertama ni, vertex dia tu ke kiri ke kanan. Okey, contohlah, contoh. Untuk yang pertama tadi tu. Ini okey. Ini masuk yang kedua ni. When B equals to 0, the vertex is on the y-axis. Yang dikatakan vertex ni lah. Puncak dia ni. Minimum point tu berada betul-betul pada x-axis. Okey. Jadi bentuknya sama. Cuma kan nanti dia bergerak kiri dan kanan lah. Dia akan bergerak ke kiri kanan. Dia macam tu. Bergerak ke kiri. Bergerak kanan. Okey, bergerak kiri, bergerak kanan. B tu, kedudukan B tu adalah pergerakan vertex ke kiri atau ke kanan. Ataupun dia berada di tengah-tengah. Kalau berada di tengah-tengah ni adalah B equals to 0 lah. Contohnya Y equal 2x square tambah 3. Contoh. Okey, B tak ada kat situ kan. So dia graf tersebut tu berada di betul-betul pada y-axis dia punya vertex dia. Okay, for the graph A greater than 0 when B greater than 0. Sekarang ni dua syarat kat situ lah, dia tak boleh lagi letak A greater than 0 sahaja. Sebab apa? Yang sebelum ni kan saya sebutkan ada condition B equals to 0 ni. Jadi untuk next keadaan dia letakkan B greater than 0. The vertex is on the left side of the y-axis and B less than 0, the vertex is on the right side. Kedudukan B tu sendiri. Okay, sekarang ni untuk yang ini graf dia adalah graf senyum. Cuma kita lihat kedudukan graf dia tu kiri atau kanan. So kalau B tu greater than 0 bermaksud nombor-nombor positif B dia tu. So graf itu berada di kiri. Berada di kiri. Manakala kalau B itu bernilai negatif, graf tersebut berada di sebelah kanan y-axis. Kita tengok contoh. Ni. Contoh. F of x equal 2x square tambah 3x minus 3. Okey, A positif. So graf senyum. Dan B positif. Jadi graf ini berada di sebelah kiri y-axis. Manakala kita tukar masih lagi A greater than 0. Kita tengok di sini A greater than 0 tetap lagi graf senyum. Manakala B-nya telah ditukar kepada negatif 3. So dia bergerak ke kanan. Okey, bermaksud kedudukan ni lah. Vertex ni. Vertex ni. Okey. Manakala apabila A tu less than 0, B, ni graf-graf yang sedih lah. Graf-graf sedih. So when B greater than 0, dia bertukar lah. Vertex tu berada sebelah kanan pula. Kalau macam tadi, kalau graf tu senyum, B greater than 0, dia berada sebelah kiri. Tapi bila A less than 0, B greater than 0, dia berada sebelah kanan y-axis. Sama juga kalau B tu less than 0, dia berada sebelah kiri. Okay, ini contohnya. Okay, B dia positif berada sebelah kanan. Okay, B negatif, vertex berada di sebelah kiri. Macam tu. Okay, yang C pula. Change in value of C only affects the position of graph either vertically upwards or vertically downwards. Dengan lain perkataan, apabila C berubah tu, kalau positif dia ke atas lah. Kalau negatif dia ke bawah. Macam tu. Kita tengok contoh. Ni. Okey. Grafnya bentuk sama, cuma C sahaja berubah. Satu positif 3, satu lagi positif 11. Jadi ni positif 11. Yang ini pula positif 3. Macam tu. Okey. Sama juga apabila graf tu adalah sedih. Okey, so dia bergantung
pada yang ini. So yang ini adalah yang hijau ni negatif 8. Yang biru ni adalah negatif 2. Macam tu. Okey, ini contoh untuk awak cuba. The diagram shows the sketch of the graph for f of x equal x square plus 1. Tengok. Dia b tak ada kan dalam ni. B tak ada, B equals to 0. Bila B equals to 0, graf ini berada di tengah-tengah. Vertex dia betul-betul berada pada y-axis. Where A equals to 1, B equals to 0, C equals to 1. Make an analysis and generalization on the shape and position of the graph when the following value change. Hence, sketch the graph. The value of A becomes 2. Okay, A sekarang 1. Bila 1, A1 adalah dia menjadi 2, graf tu mengembang ke menguncup. Okey. Makin kuruslah dia. Kalau 1/2, dia makin kembang. Ya, saya buat double dotted line ni. Ini adalah A equal 1/2. Okey. Yang ke dalam ni A equal 2. Okey, kita kena tengok reference point dia lah A ni. Kalau A1 yang diberi adalah 2, bermaksud A tu bertambah. Bila A bertambah, graf tu akan jadi kurus, makin kurus. Okey, samalah juga yang ini. Kalau A dia berkurang 1/2, jadi graf tu akan mengembang. Okey. Manakala value of C becomes 3. Okey, sekarang C ni adalah 1. Ya, apabila tukar kepada 3, dia naiklah. Ni 3 ni kan contohlah tukar color. Kita tukar color hitam. Okey, so dia akan naik. Macam tu. Okey. Seperti mana yang tertera kat situ lah. Dia makin kecil, dia makin tu. Okey. So ini nanti awak cuba. Okey, nanti awak cuba. Kemudian relate the position of the graph of quadratic functions with type of roots. You have learned that the discriminant b square minus 4ac of a quadratic equation as square plus bs plus c equals to 0 can be used to determine the types of roots. Let's see how the types of roots of a quadratic equation can determine the position of the graph of a quadratic function f of x equal ax square plus bs plus c with respect to the x-axis. Ini sekadar revision yang kita dah buat minggu lepas. Okay. So kalau b square minus 4ac ni greater than 0, bermaksud akan wujudnya 2 root, 2 different roots. Okay, tak kisahlah bentuk graf dia sedih ataupun senyum. Okay. Kemudian kalau b square minus 4ac equals to 0, hanya ada satu root sahaja. Okay, satu root sahaja. Manakala kalau b square minus 4ac less than 0, dia tak akan bersilang dengan x-axis. Itu sekadar revision. Kemudian 2.3.3 relate the vertex form of quadratic functions with other forms of quadratic functions. So kat sini akan awak akan belajar 3 jenis bentuk. Okey. Ini yang ditunjukkan sekiranya function yang diberi dalam bentuk ini. Okey, A x plus minus h square plus k. Ini kita panggil vertex form. Okey, boleh juga kalau ikutkan yang silibus lama. Silibus lama, vertex form ni dalam bentuk ini. Kalau awak jumpa f of x equal a x plus p kuasa 2 tambah q. Okey, ini bentuk lama lah. Dia guna p dengan q. Kalau ni dia guna
H dengan K. Tak apalah. Boleh je. Okay, yang penting tahu nak buat. So, symmetrical. Symmetrical ni garisan yang berada di tengah-tengah tu adalah berkaitan dengan X equal H. Inilah. Ini kita panggil symmetrical line. Symmetrical axis or symmetrical line. Sama lah tu. When A greater than 0, the vertex H of K is the minimum point and K is the minimum value. Beza ya. Apabila disebutkan berkenaan dengan minimum point dengan minimum value. The word value dengan the word point here. Jangan tertukar. Okay, minimum point, minimum value. Okay, kalau minimum point adalah berkaitan dengan koordinat. So, mesti ada X, mesti ada Y. Manakala minimum value, kita tengok Y koordinat sahaja. Okay, kita tengok koordinat Y sahaja. Itu beza dia, point dan juga value. Sama lah juga kalau sekiranya maximum point dengan juga maximum value. Okay, maximum point, bila sebut point mesti ada koordinat which is X, Y. Kalau maximum value kita tengok Y koordinat. So hati-hati, mungkin ditanya dalam paper 1. Okey, so ada dua lagi jenis bentuk. Tak nampak dah kat situ, saya padam kejap. Okey. Jadi ada dua lagi bentuk selain pada vertex form. General form, yang biasa dah kita belajar. Ini general form. Manakala satu lagi intercept form. Okey. Intercept form ni macam ni. A bracket X tolak P bracket X tolak Q. Okey. So nak cari symmetrical line, untuk general form, ni biasa kita guna pakai. Okey, nak cari symmetrical line adalah negative B over 2A. So paling mudah sebenarnya, tapi tengok keadaan juga. Untuk vertex form kita boleh terus nampak bentuk dia. Mana dia punya minimum atau maximum point. Okay, manakala general form ni kita boleh terus dapatkan dia punya symmetrical line. Okay, symmetrical line guna pakai formula ni. Okay, manakala intercept form, ini adalah baru bagi saya juga. Intercept form ni. F of X equal A, X tolak P, X tolak Q. Yang mana nilai X ni mesti always 1. Okay, mesti always 1. Kalau sebelum ni mungkin pernah diberitahu kepada awak oleh cikgu lain. Intercept form ada juga dalam bentuk macam ni. X over A plus Y over B equal 1. Ini kita panggil intercept form juga. Okay, ini intercept form. Ini mudah nak tengok. Ini lebih mudah nak tengok intercept form. A ni merujuk kepada X intercept. B ni merujuk kepada Y intercept. Macam tu. Okey, tu cara dia nak kembang kuncup apa semualah. Expansion, factorization, expansion, completing the square. Daripada sini ke situ, sini ke situ. Tu cara dia. Okay, kita tengok contoh. Express quadratic function f of x equal to x plus 9 over 4 square minus 1 over 8 in the intercept form, where a, p and q are constants and p less than q. Hence that the values of a, p and q. Jadi paling mudah apabila awak dapat soalan ini nak tukar kepada satu bentuk ke bentuk yang lain adalah awak tukarkan kepada bentuk arm. Itu paling mudah, bentuk arm. Jadi kalau macam sekarang ni vertex form dia bagi tu. Ini vertex form. 2 X tambah 9/4 kuasa 2 tolak 1/8. Ini vertex form. Okay, so kita tukar kepada general form. Okay, saya tukar color sekejap.
hitam lah. Jadi kita tukar kepada general form. So 2 ni biarkan dahulu. Kita kembangkan dahulu yang di dalam ini. Jadi x square plus 2, 9 per 2. 9 per 2 x tambah 81, 16 tolak 1 per 8. Okey, kita teruskan lagi. Jadikan bentuk am betul-betul ni. Ini belum bentuk am lagi. So 2x kuasa 2 tambah 9x tambah 81 per 16, 8 tolak 1 per 8. Okey, belum selesai lagi bentuk am dia. 2x kuasa 2 tambah 9x. Okey, yang ini kena guna kalkulator lah paling mudahnya. 81, 80, 10. Tak guna kalkulator. Senang. Okey. So akan dapat ini general form. Okey, general form. Bila dah dapat general form macam tu, kita nak tukar kepada intercept form. Saya tukar color warna biru. Okey. So nak tukar dia, kita factorize lah dahulu. Okey, kita factorize dahulu. Dapat ke tak ni? Factorize. So ni 2x, ni x, ni 5, ni 2, kedua-duanya tambah. Okey. Tapi tak siap lagi ni. Ini bukan bentuk intercept. Sebab apa? Bentuk intercept, kedua-dua x mestilah koefisien dia tu 1. Okey. Tapi sekarang ni kita dapati ini 1, alhamdulillah settle. Yang ini 2. Okey, yang itu 2. Jadi bagaimana kita nak buat? Keluarkan 2 untuk yang ini. Jadi f of x kita keluarkan 2. Jadi x tu tinggal 1 je lah. 5 bila keluar 2 akan tambah 5 per 2 macam tu. So bila kita darab semula ke dalam, kita akan dapat balik 2x tambah 5 ni. Manakala x tambah 2 ni kita tak ada perubahan apa-apa. So kekalkan dia. Jangan diubah. Okay, so ini adalah intercept form. Jadi kita identify lah apa yang dia nak. Dia kata situ tadi, P itu mesti less than Q. So kita tengoklah. 5 per 2 positif dengan 2. Jadi automatically P itu adalah 5 per 2. Q adalah 2. Sebab apa? P kurang daripada Q. Dan A pula adalah 2. Settle. Alhamdulillah. Okey, itu Q negatif 2. Oh, kedua-duanya negatif. Minta maaf. Saya terlupa. Ini kan negatif P. Ini pun negatif Q. Yang kita dapat positif. So, kedua-duanya ada negatif lah jawapan dia. Minta maaf. Kecuaian saya. Okey, soalan yang berikutnya. Express f of x negatif 3x square plus 2x plus 1s. Dia nak dalam teks form. Yang ini awak kena perhatikan betul-betul. Okey, sebab ini yang biasa kita gunakan. Yang tadi tu yang baru. Okey, mungkin tak guna mana sangat. Intercept form, vertex form ni memang kita selalu guna. So, kena tahu bagaimana nak buat kaedah completing the square bagi penyelesaian soalan contoh 13 ini. Okey, kita tengok macam mana nak buat. Saya tukar color dulu. So, f of x ni bentuk am dia, negatif 3x square tambah 2x tambah 1. Ini general form. Kita nak tukar kepada bentuk am. Bentuk am pula. Vertex form. Jadi bila kita nak tukar kepada vertex form, pastikan A always 1. A always 1. So sekarang ni A awak adalah negatif 3. So macam mana nak buat? Kita akan keluarkan dia. Negatif 3 ni kita akan keluarkan. Kita buat proses factorization. Okay, so bila dah keluar, dia akan jadi macam tu.
tolak 2/3 X tolak 1/3. So bila yang ini masuk balik, so akan dapat baliklah general form itu. Okey, bila keadaan ini telah awak dapat, okey. Yang penting bila nak buat vertex form X kuasa 2 ni always 1. Okey. Ni kaedah caranya bagaimana kita nak keluarkan negatif 3 tu supaya A equal 1. Jadi f of X equal negatif 3 kekal. Kita nak buat kaedah completing the square. So X square tolak 2/3 X. Okey, jarak kan tolak 1/3. Okey, apa yang nak diletakkan di tengah-tengah itu adalah tambah tolak bracket kuasa 2 divide by 2 bracket kuasa 2 divide by 2. Okey, jadi apa yang nak diletakkan di ruangan kosong itu? Di ruangan kosong ini nilai B. Nilai B. Jangan ambil nilai B yang asal. Ni nilai B yang asal ni. Okey, kita tak ambil nilai B yang asal, kita ambil nilai B yang di dalam ini yang telah kita factorize. Okey, so nilai B dia adalah negatif 2/3. Letak kat sini. Negatif 2/3. Ini pun negatif 2/3. Macam tu. Okey, bila macam tu dah dapat, kita akan selesaikan yang pertama. Negatif 3 kekal, masih kekal di luar. Okey, jadi 1, 2, 3 ini kita akan letakkan di bawah satu bracket yang ada kuasa 2. Okey, sekarang ni dalam proses kembang tu. 1, 2, 3 tu kita nak kuncupkan dia, masukkan dalam bracket yang ada kuasa 2. Bagaimana nak buat? Okey, ni X kuasa 2, kita ambil X sahaja. Manakala ini pula negatif 2/3 bahagi 2. Kita ambil depan, kita ambil belakang. So negatif 2/3 bahagi 2, gunalah kalkulator, dapat berapa? Negatif 2/3, negatif 2/3. Kalau tak ada kalkulator lah, negatif 2/3 bahagi 2. Negatif 2/3 darab 1/2. Jadi negatif 1/3. Jadi 1/3 kat sini. Jadi bila mana awak nak buktikan sama, awak boleh expand balik. X tolak 1/3 kuasa 2 ni, awak expand akan dapat baliknya 1, 2, 3 ini. Tak ada masalah. Manakala yang nombor yang belakang ni, ada 2 nombor di belakang ni, guna je kalkulator. Okey, guna je kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator pun boleh letak dekat sini. So tolak negatif 1/3 kuasa 2 tolak 1/3 tolak 1/9 tolak 1/3 tolak 1/9 tolak 3/9 tolak 4/9. So kat sini adalah tolak 4/9. Tutup bracket. Guna kalkulator lah, lebih mudah untuk mengurangkan kesilapan kecuaian. Okey, bila dah dapat bentuk macam ni, masukkan balik negatif 3 tu. Masukkan balik negatif 3 tu. Kita akan buat proses darab. So negatif 3 mandakan ni bracket kuasa 2, jangan bawa masuk pula. Letak je kat luar negatif 3 tu. Okey. Tapi yang belakang ni boleh buat. Negatif 3 darab negatif 4/9 akan dapat positif 4/3. Dah selesai. Ini kita panggil vertex form. So daripada vertex form ni, okey. Okey, dia nak apa? Determine the values of A, H and K. So A adalah negatif 3. H, tengok H negatif kat sini kan? Tengok adakah sama? Oh, sama negatif. So H tu 1/3. Manakala K sini positif, K sini pun positif. So K adalah 4/3. Macam tu. Okey. Sebenarnya daripada vertex form ni sebenarnya kita dah boleh baca dia mempunyai minimum atau maximum point. Macam mana? Ini sekadar kita buat bacaan asas dia. So bila dalam bentuk vertex f of x equal, contoh soalan sekarang ni, negatif 3 x tolak 1/3 kuasa 2 tambah 4/3.
Okay. So daripada bentuk ini kita dah boleh identify ini adalah minimum atau maksimum point. Okay. Memandangkan A adalah negatif, jadi should be dia dapat sepatutnya maksimum point. Okay, maximum point. Sebab apa? Kan bila A negatif dia bentuk sedih. Bila sedih maksimum boleh dapat. Sebagaimana kita nak dapat maximum point, kita ambil sahaja nilai X dan Y tu. Macam mana kita nak dapat nilai X dan Y? Ini X, ini Y kan. So kalau Y ni ambil ini 4/3 ni. Positif 4/3. Kalau negatif, negatif lah. Itu Y. X pula nak dapat dekat mana? Yang dalam bracket ni. X tolak 1/3 equal 0. X equal 1/3. So 1/3 ni lah nilai X awak. So bila general form kepada vertex form tu kita boleh terus nampak minimum atau maximum point. Okay. Manakala symmetrical line. Bagaimana nak cari symmetrical line? Mudah sahaja. Kalau dalam vertex form, inilah symmetrical line. X equal 1/3. Itulah symmetrical line. Kita ambil yang dalam ni. Ni. Okay, tapi kalau dalam general form, bagaimana kita nak cari symmetrical line? Kan ada formula X equal negatif 2B over A. Okay, so negatif 2. B berapa? 2 juga. Okay, A berapa? Negatif 3. Okay, so X equal negatif positif 4/3. Wait, saya buat silap ke? Negatif 2A per B ke? Minta maaf. Saya cek balik. Saya pun ingat lupa dah. Negatif B over to A. Minta maaf. Saya pun salah. Oh, sorry. Negatif B over to A. Mana tadi? Ni salah. X equal negatif B over to A. Tu betul. So negatif B dia adalah 2. 2 over 3. Negatif 3. Jadi negatif positif 1/3. Sama je lah. Okay. Okay. So inilah item untuk awak cuba. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan yang untuk awak cuba minggu ni. Okay. So kalau ada masalah boleh PM saya. Sebelum kita berhenti untuk hari ini, ada soalan nak tanya pada saya tak? Sekarang ada 58 orang. Saya ambil kehadiran dahulu. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada Okey, so harap-harap semua okey, tak ada masalah. So itulah yang untuk awak cuba hari ini. Video dia masih lagi rekod tu, nanti saya akan share dalam grup awak insyaAllah. So jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye.